dalam hati. Amin. 奉主耶稣基督圣名，我们继续早上的分享。 Dalam nama Tuhan Yesus menyambung khusus pura pendidikan pagi ini. 抱歉啊，我们现在都已经公司的出版了12点半。 Tadi telah memaklukan ke pihak dapur bahwa kita akan makan pada jam 12.30 nanti. Maaflah kita lewat sekitar 真的很饿的话，我们可以 Bila kita betul saat lapar, ya tahan. Ada roti lagi di belakang sini ya. 那这一节呢，我谈到是落实的家庭。 Jadi dalam sesi ini ada topiknya adalah implementasi etika keluarga. 按照课表啊，就是说婆婆和媳妇的关系。 Dan ikut yang jadwal di sini ada firman tentang mertua dan menantu. 但是我把这个扩大一点，就是整个家庭伦理的不单是婆婆媳妇啦，应该是亲族都有关系。 Jadi saya perluaskan yang skopnya itu bukan setakat hubungan mertua dan menantu, akan juga melibatkan kerabat, sanak saudara yang lain. 因为两个人的相爱，所以就联合在一起。 Karena dua insan saling bercinta, maka mereka menjadi satu. 那也让两个相爱的各自的父母两家人也撮在一起。 Ini juga menyatukan, yaitu kedua buah keluarga, yaitu yang dua orang mereka itu. 既然是有两家，那还有婆婆啦、叔叔啦、阿姨啦、姑啦，Karena melibatkan dua buah keluarga yang besar itu termasuklah banyak ipar yang keantila, semua adik-beradik itu. 这个有时候是那一场婚礼的时候，就看见许多的亲属会出现。 Maka dalam majelis pernikahan itu kita lihat ramai sanak saudara kedua keluarga itu hadir bersama. 这个又叫婆婆啦，那又说要叫婆婆啦、叔叔啦、舅舅啦，这样。 Jadi kenalah ajar dia panggil ini nenek, ini datuk, ini ipar, begitu. 华人的习俗在第一天新婚以后，说如果有敬茶仪式，都会称呼对方是长辈。 Bagi kaum Cina, waktu hari kawin itu dia ada satu slot di mana untuk bagi minum teh ini, waktu itulah karena ajar ini nak panggil apa ini. 我们都有一个仪式说，这是华人敬茶了以后，然后那长辈就会这对新人 Jadi setelah bagi minum teh itu, yang berlangsungnya itu akan bagi angpau lah kepada yang pengantin. 我结婚也是赚钱。 Bagi saya waktu kawin pun saya untung juga, betul. 要多5000， Untung saya tuh lebih banyak 5.000. 我也买了一部车，真的。 Dengan 5.000 itu saya juga beli sebuah kereta. 但是我们意想不到， Itu di luar jangkaan. 因为后来再发现什么呢？因为亲属很多嘛亲属 Kepada pati ramai saudara tuh datang. 我也没有我请大餐。 Saya tidak adakan jamuan besar-besar. 但是有很多的亲属就叫来大家就进场吃。 Tapi ramai ya saudara itu datang tuh dalam sesi kasih minum teh ini supaya kita tahu ini panggil apa, ini panggil apa. 那些长辈一叫的婆婆啦、叔叔啊，很高兴，很高兴啊， Jadi ada juga ini popok kamu, ini susu kamu tuh, nah ke ampau pun besar. 叫舅舅啦， Ada yang ciu-ciu, yang paci, 他 paci. 们都会包一些包了， Mereka akan bagian kasih minum teh, nah mereka akan balas dengan angpau lah. 所以拿了红包以后就跟太太算， Jadi saya sama istri itu buka ampau lah. 算了，我们没有婆了， Buka-buka ampau, kira-kira tidak rugi pun. 再加上我新婚礼那一天是长子婚日， Nanti tambah lagi hari pernikahan saya itu adalah hari Musyawarah Sidang Jabatan Kudus. Musyawarah Sidang Jabatan Kudus. 大家都很关心我们的传道结婚了， Ramai pun berkata, pendeta kami berkawin hari ini. 我都没有通知的， Saya tidak maklumkan mereka. 但是大家有点不好意思他们就从钱包里要有多少都拿出来给我。 Waktu itu baru tahu sebetulnya mereka pakai ampau juga. 那后来我在选目的时候，有一些是不
Ada juga ada waktu saya mengembala di gereja itu baru dia bagi saya angpau. 来到对不起那天看到红包， Saya tanya, kenapa kau bagi angpau saya? Oh, itu hari waktu kawin itu saya lupa bawa yang angpau piket merah ini. Nah, 然 sekarang 后 saya 带 bagi. 带着祝福来的。 Nah, membawa berkat. 生了第一个儿子以后还有红包拿， Nah, selepas saya mendapat anak pertama saya itu, lahiran anak pertama saya dapat angpau lagi. 这是幸福的关系。 Nah, inilah yaitu keprihatinan dari pengerjaan. 那我谈到这里的时候哈，因为两个人相爱就说在家族、教会。 Dikasih pengerjaan. Apabila dua orang itu bercinta bersama itu, dia juga melibatkan yaitu dua buah keluarga yang besar. 所以我们在这个课题里面，我们就往这个另一个方向。 Maka dalam sesi ini, slot ini kita inilah 6 hal 7 kita yang perlu kita pikirkan. 当然，我们那个课上都说到说婆婆的媳妇啊， Itu jadwal ini hanya mertua dan menantu. 可是我这个方向说不止这个两个女人呐、其实是我爸还有其他的亲属。 Nah, sebenarnya bukan hanya hubungan mertua dan menantu lagi, kita kasih luas lagi hubungan itu, termasuk saudara mara yang lain. 那第一个哈、我们就建立一个人际关系； Yang pertama, memupuk hubungan sosial. 第二，yang kedua，大家的印象，对你最对的印象； Utamakan image kali pertama bagi pasangan. 那第三， Yang ketiga, 我们既然是结婚了哈，家人啊，双方的父母也是我们的父母。 jadi sudah pun kita berkahwin, maka ibu bapak kamu itu adalah ibu bapak saya ini. 我必须要关怀他们，因为毕竟年纪大，人际关系。 Nah, mereka sudah berumur, kita perlu prihatin, ambil berat kehidupan orang tua kita. Berdoa. 那第四呢，就是态度， Yang keempat adalah sikap attitude kita. 你怎样对家中的父母啊，或者对亲属的态度。 Bagaimana sikap kita kepada ibu bapak kita, orang tua kita ini, dan juga kepada adik beradik yang suami kita atau istri kita. 还有我们这一对新的人结婚以后，要尽量去满足我们双方的亲属之间的一些交流。 Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk memenuhi interaksi sesama antara sanak saudara. 那第六呢，我们会谈到一下这个婚姻相处的。 Yang keenam, kita akan sentuh prinsip kerukunan bersama dalam pernikahan. 所以这些都是不再说是两个人啊，没有错，是两个人的家、父母、亲属，甚至会到教会。 Dan memang bermula dua orang itu, tapi ia juga ada kaitan dengan dua keluarganya itu, sanak saudaranya itu, dan juga sampai ke gereja. 好，那我们先看这个第一个， Yang kita lihat yang pertama 我 ini, 们怎么样树立一个良好的习惯？ bagaimana cara memupuk hubungan sosial antara manusia yang indah. 这个良好的关系必须是要沟通， Hubungan sosial yang indah ini bermula dari komunikasi. 两个人必须要沟通。 Dua orang itu harus berkomunikasi dengan baik. 那你对父母亲两方的男家、女家、父母亲，大家都是要沟通。 Baik pihak perempuan, pihak perempuan, pihak keluarga lelaki itu perlu ada 那 komunikasi. 甚至你跟亲属、到教会，还是跟沟通。 Bahkan sampai ke semua sanak saudara dan semua seiman dalam gereja itu perlu ada komunikasi. 我们不说那个大体来领导，先听得说双方的父母开始。 Kita bermula dari komunikasi antara kedua buah keluarga pengantin. 我看过很多家庭啊，最难搞的就是两个女人。 Yang begitu banyak keluarga saya melihat tuh yang paling susah diurus ada dua perempuan ini. 是真的， Memang benar ini. 发生很多事情，通常都是有两个女人的关系，其实是没问题的，但是没有搞好，所以发生事情。 Banyak masalah timbul dari hubungan dua orang perempuan ini belum diurus dengan baik. 那时候，婆婆嘛，就是跟媳妇儿，两个都是女人哈、但是就是不懂为什么有时候想不开。 Memang yang mertua perempuan dan menantu perempuan itu, memang dua-duanya perempuan tuh, memang kenapa mereka pikir ini? 总之就是刻意的会制造一些纷争， Ada yang sengaja nanti timbulkan kontroversi, pertengkaran. 所以有人这样说哈、这个婆婆和媳妇之间的一种征战啊，是错在哪里？错在爱上爱上一个男人。
Jadi, seperti orang berkata tuh, ada punca peperangan mertua dan menantu perempuan ini adalah karena salah mereka adalah karena cinta pada seorang lelaki. 而且这个男的太过懒惰， Dan lelaki yang mereka cinta berdua bersama itu terlampau lemah. 就让婆婆和媳妇吵啊，你们吵不倒。 Akhirnya yang lelaki itu membiarkan yang mertua dan menantu itu bertengkar. 做一个丈夫，做个儿子哦，那你会扮演怎样的角色？ Sebagai seorang anak lelaki dan suami, bagaimana peranan kita? 当然的，你 Itu 说 susah. 如果你要听老婆话，妈妈会讲话； Kalau dia ikut cakap istri saja itu, mulalah bising-bising sudah mama. 你听妈妈的话，老婆就说我在你眼中是谁？ Kalau kita hanya asyik dengar saja cakap mama, nah bising pula yang istri itu dia akan berkata siapa saya dalam 没有 matamu. 错的，妈妈很疼爱这个孩子。 Memang si ibu itu sangat mengasihi anak lelaki. 这个做妻子的就认定了，就是一生我跟着你的，我就是你的陪伴。 Jadi yang istri itu memang dia tahu dia akan ikut suami itu semua hidupnya itu. 所以可以看到哦，两个女人都有一个啊，我很爱这个男孩子。 Artinya yang dua perempuan ini, yang menantu dan ibu ini, yang istri itu memang mengasihi yang satu lelaki 那 ini. 这做丈夫的也是做儿子，就夹在中间。 Jadi yang di tengah-tengah kepit itu adalah anak lelaki dan coba menjadi suami ini. 哪一个最重要？ Mana yang lebih penting? 变成其实两个都很重要， Sebenarnya dua-dua pun penting baginya. 因为大家都很爱嘛。 Sebab semua yang dua-dua ini pun mengasihi dia. 所以这时候我们就要建立一个什么？做丈夫、做儿子要成为一个夫妻之间的情感。 Dia mengasihi kedua-dua pihak juga itu. Jadi sebagai seorang anak lelaki dan suami itu harus menjadi jambatan antara mertua dan menantu. 都一定像做丈夫的、做儿子的哦， Ya, saudara yang menjadi anak lelaki dan juga suami nanti, 我也是男。 ya, juga yang lelaki. 这是很大家的女人心海着， Yang hati perempuan ini susah nak dipegang. 在海底要捞这真不容易， Umpama sebatang jarum di dasar laut itu sudah nak cari. 所以要在这个两个女人之间要制造一个桥梁，真的是我们追逐。 Jadi nak menjadi jambatan antara dua perempuan ini, nasib baik kita ada saudara yaitu Tuhan Yesus. 所以沟通， Sebatulah komunikasi. 做丈夫、做儿子的哦，制造一个沟通的机会。 Jadi yang anak lelaki atau yang suami ini perlu cipta waktu untuk membuat mereka berdua ini berkomunikasi. 我都会留下来一个题目，你们现在看哈，你为他想象，你为他有没有这个付出？ Jadi di sini ada satu soalan sini, yaitu berpikir demi dia, berkorban demi dia. 那到最后哦，我要弟兄的这一边哦，你要想一下这一点，到你成家了后，你会为你的妈妈，会为他们妈妈，我是女人呐哈，太太怎么样制造一个鸡汤面，什么沟通啊？ Jadi inilah saya ingin tanya kepada yang lelaki yang di sini, bagaimana cara kamu ini membuat, yaitu ibu istri kamu itu ataupun istri dan ibu kamu sendiri itu berkomunikasi. 我不是说一定有问题，但是说大家就是想知道一些能够建立这个人际关系。 Saya tidak bermaksud bahwa tetap ada masalah, tapi yang saya pentingkan adalah kamu cobalah cari jalan supaya mereka dua pihak ini boleh berkomunikasi dengan baik. 刚才我们已经理财了哈，现在我们关系。 Tadi adalah pengurusan keuangan, sekarang ada pengurusan hubungan manusia. 做每个月说要给妈妈多少， Memang sebagai anak lelaki ini kadang-kadang setiap bulan kita akan bagi sejumlah uang kepada ibu. Memang istri akan tahu. 只有妈妈还健在，父母还健在，你就可以养老。 Sebab asalkan ibu bapak kita masih hidup, kita kendala bagi mereka uang. Sarah hidup mereka. 那这个也是要在跟太太、丈夫妻子在计算里面，大家知道的。 Kita perlu, suami dan istri perlu masuk ke dalam anggaran belanjaan bulanan keluarga kita itu. 这是 Inilah perkara pertama, kita pikir-pikir sendiri. 第二个，
yang 要 kedua, 看重视的一个的意思。 kita utamakan image kali pertama untuk mereka itu. 如果你看创世纪的24章， Nah, kita rujuk Kejadian pasal 24 di situ. 这是以撒式的婚姻。 Ini adalah style perkawinan Ishak. 我们可以看到，就是说，这个老仆人为以撒找一个妻子， Hamba Tuhan itu mencari seorang gadis menjadi istri Ishak. 所以这个女生呢，利百加呢，竟然在这个老仆人面前建立一个大的一个意思。 Jadi gadis ini, Ribka ini telah pun memberi satu image yang baik kepada hamba Tuhan ini. 如果你看24章10到14节的时候，也就是那个老仆人的心愿，他希望有这样的女生出现。 Kalau kita lihat pasal 24 ayat 10 11 itu juga yang dihajatkan oleh hamba Tuhan itu. Dia berharap akan munculnya seorang perempuan yang memiliki sifat perangai yang begitu. 如果这个他这样求的出现，也就是神的意思。 Katanya andai kata munculnya seorang perempuan mengikut hajat yang begitu, ini adalah kehendak Tuhan. 而且会照着他要做这一些动作， Bahkan dia akan melakukan aksi-aksi ini. 拿水瓶 Di mana mengambil buyungnya, 给我水喝。 memberi air untuk saya minum. 如果他会这样做的话， Dia kata perempuan itu tahu buat begitu. 他又说要请，也要给那骆驼， Nah, juga dia kata lagi akan bagi minum kepada unta-unta. 一定。 Maka sudah pasti inilah perempuan yang 所以 ditentukan. 果然哦，利百加来的时候，就照着这样他求的这个动作完成。 Benar-benar apa yang Ribka itu datang, dia melakukan semua perbuatan ini. 他从神那里来的清楚的指示。 Ya, inilah sepetunjuk yang itu jelas dari Tuhan. 那我不说那个，我是说利百加给老仆人的一个。 Yang saya nak highlightkan di sini adalah image pertama yang diberikan oleh Ribka kepada hamba Tuhan itu. 如果你看15节就应验了， Ya, 15 tergenaplah. 你这么说，话还没有说完，知道吗？不要聊天开始， Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah 就看见利百加， Ribka. 所以认定就是利百 Dan inilah orangnya. 加，所以这个就成为以后就是以撒。 Yang kemudian Ribka ini menjadi istri Ishak. 这么久没有列到，还有雅各的， Dan ada lagi satu adalah pernikahan style Yakub. 雅各是他自己找的嘛， Kalau bagi Yakub ini dia cari sendiri. 他也给他的那个将来的那一个太太的第一个印象。 Dia juga memberi image pertama kepada istrinya yang kemudian 男人嘛哈，就是有show 他的那个力量。 bagi yang lelaki itu pernah show kekuatannya masuk. 所以你看雅各遇见这个他的以后的将来他太太的意思， Kita lihat apabila yaitu Yakub berjumpa dengan perempuan yang kemudian menjadi istrinya. 所以如果你看这个创世纪的29章， Di Kejadian pasal 29. 29章，这一章哈，你就可以看到雅各是怎样在拉吉面前立了一个印象。 Di sini kita melihat Rahel memberi image pertama kepada Rahel. 那就是让这个利百加看上了他。 Dan sehingga Rahel pun suka kepadanya. 你看第10节， Di ayat 10. 雅各看见女就拉班的女儿拉结和就拉班的羊群，就上前把石头转直就拉班的羊群。 Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya serta kambing domba Laban, ia datang mendekat lalu menggulingkan batu itu dari mulut semur dan memberi minum kambing domba itu. 开玩笑啊，要把石头拿走一个人来， Dan memang dia seorang menggulingkan batu itu. 雅各就是那么有力， Dan begitulah kuatnya Yakub 而 ketika 且 itu. 是就在拉铁面前给他看的 Bahkan dia buat demikian sengaja di depan mata Rahel. 第一个印象。 Dia membagi image kali 所 pertama. 以雅各非常喜欢拉结， Setelah Yakub ini sangat cinta kepada Rahel. 那当然以后也是成为他的， Kemudian menjadi istrinya. 那是他找的了。 Itu dia cari sendiri. 所以同样哦，我们立了一个印象，人家就会给你一个接纳力。 Jadi inilah image kali pertama ini penting. Kalau baik image kita itu, maka mereka akan menerima kita. 那这种的印象不是在
我们的太太或者丈夫面前也不能在父母面前。 Jadi ini bukan saja di depan yang suami dan istri kita perlu ada image kali pertama yang baik, tapi juga kepada kedua-dua keluarga. 我想你们大家现在能够要结婚了，应该是说父母都知道的，对不对？ Saya rasa kamu sedia sudah berjalan dan berkawin, sudah tentu kedua pasangan ibu bapak kamu itu sudah sedia tahu sudah. 有没有这里你还没有告诉你父母我要结婚？ Ada di kalangan kita ini yang belum bagi tahu kepada ibu bapak bahwa saya akan berkawin. 没有嘛刚才我已经告诉了那个程序已经应该差不多了。 Jadi memang salah satu sunnah kamu sudah bagi tahu lah. 说见了爸爸妈妈 Sudah jumpa, sudahlah orang tua kan ibu bapak. 两三次了。 Sudah hadap sudah. 你第一次看，你看到你的那个岳父了，你怎么样？你会怎么样？ Apabila kali pertama kamu berjumpa dengan bakal mertua kamu ini, bagaimana kamu respon? 你没有买东西给他， Ada kamu beli sesuatu, ya 有没有一件时候会称呼啊？ pada waktu berjumpa kita akan panggil dia. 有没有？ Panggilan mesra lah mas. 哈利路亚应该会。 Tentu kita akan sebut haleluya. 这是印象印象。 Ini image nih, image. Kali pertama. Baik要啊， So, tentu kita jumpa dengan kita panggil uncle, auntie. sudah jumpa ibu bapak. Apa panggil? Sudah tunangan. Sekali有见了怎么样？就这样，有称呼嘛有买一点礼物吗？会吗？里面送过礼物？有Ada pernah bagi hadiah juga kan? 你通常会知道说双方的老人家会喜欢什么，这样就送一点东西这样。 Biasanya sebelum itu kita usaha untuk tahu apa yang mereka suka, kita kasih hadiahkan kepada mereka. Dan 圣经也说嘛，送一个礼物就能高兴，开一条路。 beli hadiah, buka jalan kepada kita. Tetesan belum, kalau belum这也不是说一定要啦，就是说建立一个印象。 Bukan wajib, tapi ini membantu kita untuk memberi mereka image kali pertama yang baik. 尤其是要第一次见面的时候，因为你已经要提亲，而且要相亲，对不对？ Utamanya yaitu perjumpaan kali pertama ini untuk be berisik. 所以有原因嘛，你去的时候就是有人生。 Karena berisik ini, mama kita nak berkawin sudah itu, 希望父母都不同意， berharap ibu bapak akan setuju. 那两方都同意，你就才会说门难嘛，同意才会提亲要坐在一起说要订婚， Jadi apabila kedua pihak sudah bersetuju, maka kita akan meminang. 那时候才会想berlian lah, mas kawin lah, belanja dapur lah， Nah itulah yang kita akan bincang waktu itu 对不对？ sama-sama. 有 Sudah kan? 所以这是一定要做活动，这是印象给家人的印象。 Ini mesti dilakukan supaya kita memberi satu image yang baik untuk mereka kali pertama itu. 第三， Yang ketiga, 关怀长辈的生活。 keprihatinan kehidupan orang tua. 我们建立家庭以后，双方的父母都是我们的父母。 Setelah kita berkawin, maka kedua-dua ibu bapak menjadi ibu bapak kita bersama. 还有其他的嘛，包括叔叔、舅舅， Ada lagi adik-beradik keluarga yang lain. 都是我们的长辈。 Dia adalah yaitu senior kita. 所以我说结婚以后，我们更加要把这个诫命中的第5诫更加的扩大遵守。 Jadi setelah sudah berkawin, maka hukum yang kelima ini perlu kita perluaskan lagi. 要孝敬父母嘛Dengan menghormati ibu 我们要 bapak. 在一些老人头发白的前面的要尊敬。 Kita perlu menghormati mereka yang beruban ini, orang tua ini. 所以如果你会给他们的好印象，当然以后他们会爱惜你。 Kalau kita tahu memberi satu image kepada yang baik kepada mereka itu, satu itu mereka suka sangat mengasihi kita ini. 我自己本身也越顾越远，
Bagi saya pun ada mertua, 两位都去世， tapi kedua-dua mertua saya sudah pun meninggal. 但是我不晓得是我对他们印象怎么样，但是他们在临终之前那几个月的生病，还要求我去照顾。 Tidak tahu lah bagaimana image saya kepada mereka itu, tapi sebelum mereka mati itu, yang 2 bulan yang sebelum mati itu, mereka minta saya yang pergi menjaga mereka. 人家都是要求我，还不是要求我太太，就是要求我去。 Tapi yang heran, dia meminta istri saya, minta saya yang pergi menjaga mereka. 也不是说不是啦，要求我太太因工作，我就比较，那我就去照顾。 Sebab dia mereka memang tahu istri saya itu bekerja, maka dia minta saya ini yang lebih senang untuk di rumah jaga mereka. 我也不是你儿子，但是我不敢啊，他要求我去。 Tapi hati saya pikir ini siapa anak lelaki mereka sendiri, tapi pernah mereka minta saya dijaga, 我 saya 很感动的就是他们在临终前一直跟我说，一直跟我讲谢谢爱人我信耶稣。 Tapi yang saya sangat terharu sebelum mereka mati, mereka asyik saya berkata kepada saya tuh, terima kasih karena bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. 可能印象当中，可能我就是传道， Dalam image mereka mungkin itulah saya ini seorang pendeta. 而且看到我们家庭这样受神的祝福，这样就成长给他看到。 Mereka dapat melihat yang keluarga saya ini diberkati Tuhan. 就好像常常都说，因为父母都会领一些产业，会不要分给儿女。 Kalau saya kata pendeta Wang tadi itu, memang biasanya ibu batu akan wariskan harta mereka itu. 我们不会主动说要，或者是去怎么去要求分。 Kami tidak akan pergi sendiri itu tagih ataupun merebut harta itu. 曾经他们有问过，老人家会问，但是我见的时候，我的见识传道不需要。 Mereka pernah bertanya kepada pendapat saya juga, tapi saya jawab orang mereka itu, saya ini pendeta, kami apa semua ini. 所以也给了这个老人家印象说，我们不是为财，为一些产业而结婚。 Ketahuilah, jatuh orang tua ini, kami diberkati itu bukan karena harta bendaan. 如果你看路德记2章17-18节， Kalau kita rujuk di kitab Lut pasal 2 ayat 17 ayat 18. 这个路德他真的很照顾他的这个婆婆， Si Lut ini memang sangat menjaga yaitu mertuanya. 他是为了婆婆他奉养他。 Di mana dia menyara hidup dan menjaga mertuanya itu. 那第四， Yang keempat, 我们的态度， bagaimana sikap kita. 对老人家、对长辈、对亲戚，大家都是要有更好的态度。 Terhadap kedua pihak orang tua kita, terhadap semua ipar sanak saudara itu, kita perlu bersikap baik. 我会引用提摩太后书的3章， Saya akan petik di 2 Timotius pasal ketiga di sini. 这里不是变得这给我们看到这个幕后的时代有一个危险的日子。 Di sini memperlihatkan kepada kita hari-hari yang bahaya pada hari zaman ini. 如果3章的第2节以后，你看见什么叫危险的日子？ Kalau kita lihat di ayat ketiga sini, kita tahulah kita ini tentang masa yang dimaksud masa yang sukar itu. 如果我们从这个2节的算是中间那部分， Mulai pertengahan, 违背父母那种开始， mulai pertengahan ayat kedua ini, tentang berontak terhadap orang tua, 忘恩负义， tidak tahu berterima kasih, 心不圣洁。 tidak mempedulikan agama. 第3节叫亲情， Ayat 3, tidak tahu mengasihi, 不体验， tidak mau berdamai, 好说传语， suka 不能 menjelekkan 制 orang, 约， tidak dapat mengengkang diri, 心情凶暴， larang, 不爱良善。 tidak suka yang baik. 然后第4节卖主卖友， Dan 4, suka mengkhianat, 任意妄为， tidak berpikir panjang, 自高自大。 lagak tahu. 这一部分它会怎么样会在家庭里面发生？ Jadi bagian ini akan bakal berlaku, mungkin berlaku dalam keluarga. 也就是显出我们个人的态度。 Ya menampilkan bagaimana attitude kita waktu itu. 这些都是危险的， Semua ini masa-masa yang sukar, bahaya. 这个就让我去提醒这个警惕。 Ya menjadi suatu amaran dan peringatan kita pada hari ini. 那我们就不要，我们建立一个基督化的家庭，就不要现在这个末世有这样的一个危险，依然在我们的家。
Jadi janganlah perkara-perkara itu tergenap terjadi dalam keluarga kita ya pada zaman ini. 我们要摆脱这些， Kita perlu lepaskan diri dari semua ini. 这个会发生的。 Ini bakal berlaku. 但是我们在祷告祈求，都给我们提醒，我们不要去应验这些， Tapi kami berdoa memohon supaya jangan semua ini berlaku dalam keluarga kita. 因为这个危险日其实不是我们的，是那些没有耶稣基督的家庭。 Datang masa yang sukar ini bukan atas keluarga kita, tapi atas keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. 所以我们要从这里建立一个好的。 Maka marilah kita miliki sikap attitude yang baik. 第五呢， Yang kelima, 满足亲属之间的互动和交流。 penuhi interaksi sesama antara sanak saudara. 那这样的话，我们在提摩太前书的Dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 8, 章第8节， pasal 5 ayat 8, 人若不看顾亲属，就是为了争道不信的人，不看顾自己家里的人，更是如此。 tapi jika seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 有信心的人就是会看顾家属， Orang yang beriman tahu menjaga sanak saudara. 所以我们的婚姻，两个人，两方的父母，两家族的亲属。 Di pernikahan ini bukan saja menyatukan sepasang insan, tapi juga kedua-dua buah keluarga dan sanak saudara. 但是也会扯上他。 Jadi termasuk juga semen-semen dalam kerja. 因此，在这样的一个互动的交流， Maka dalam interaksi sesama ini 有6个我们可以采取的行动。 ada 6 tindakan yang kita boleh ambil. 我们都知道啊，这要连续。 Yang pertama adalah kontak. 华人的一句话说啊，见面3分情， Di mana dalam pepatah Cina waktu berjumpa 就有那个3分情，我们这里有一见面就有那个情感。 artinya apabila baik saya dapat jumpa muka sudah dapat merapatkan hubungan kita. 那另外的提分就是要经营的。 Kemudian sudah melakukan 3 bahagian hubungan, yang 7 lagi yang tuh perlu kita usahakan. 所以刚才说那个第一次的印象之间的印象是见面的事。 Jadi image kali pertama itu bermula dari berjumpa. 那我们会不会保留这样的见面以后还会互相联络？ Nah, sudah pun kita berjumpa muka, lepas itu kita haruslah sentiasa terhubung. 像今天方便了方便留下电话啦、手机啦、电邮啦，这样的互相的可以用视频联络的。 Jadi pada ini senang saja kita ada banyak kemudahan, boleh email, boleh video call, boleh SMS. 那第二呢，我们跟家族大家有关怀心， Yang kedua kita perlulah sentiasa prihatin 互相的关怀。 dan saling prihatin. 那在关怀就是有之间要建立一个好的沟通的那个对话。 Jadi artinya kita perlu ada kemahiran berkomunikasi. 在这个哥罗西书， Dalam Kolose pasal 3哥罗西书3章， Kolose pasal 3你来看。 pasal 3 ayat 5.按4章， Di pasal 4. 4章第5节， Pasal 4 dan 5. 你们要爱惜光阴，用智慧以外的交往。 Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar dan gunakanlah waktu yang ada. 比如说，我们建立了家庭以后，未必家族所有都是教会。 Sesudah kita berumah tangga, tak semestinya semua sanak saudara kita itu adalah seiman. 有其他的信仰。 Ada juga yang agama mereka sendiri. 那当然，我们没有刻意要去得罪任何的家族。 Sudah tentu kita tidaklah sengaja nak bersalah, nak menyinggung perasaan 你 ini. 不可能说去到有一个舅舅啦不信主，然后但是家里不是很开。 Mungkin kita sampai di rumah pakcik kita itu
ada yang tempat pahala mereka itu dalam rumah. 你的姿势没有错了，那个是偶像， Sudah tentu memang kita tahu itu pahala, 那不是真神。 hari dewa. 那你也不需要说，Jangan, 拜鬼啊！ jangan kita sengaja, ya pakcik kamu sembah hantu kah? 哦，那他很生气， Sudah tentu kalau pakcik kita dengar kita cakap itu, dia akan marah sangat. 因为他没有那个道理，你这样。 Kalau kita bercakap demikian, sudah tentu akan menyinggung perasaannya. 圣经说你要用智慧， Sebab itulah kita mengajar, hiduplah dengan penuh hikmah. 那你他就是给你指引后，没有这样的一个机会跟他，让他理解我们信主的。 Mungkin Tuhan bagi kita peluang sehingga kita dapat membisikkan kepada kita katanya dia. 那第6节就说原理，然后就用常常带着和气，用眼量调和，然后才会发。 Keenam adalah kata-katamu sentiasa penuh kasih dan hamba. 第3， Yang ketiga, 救主。 tentang bantuan kebajikan. 我们是否有时候在一些家庭里面，发生什么事这样，我们是可以在我们的能力之下来帮助。 Jika berlaku suatu masalah atas satu saudara, siapakah, maka kita bolehlah bantu mereka ikut kemampuan. 意外啦、 Ditimpa kemalangan, 灾啦， kebakaran. 我们是否可以，我们信主的人有时候就凭着爱心这样的一个关系。 Kita yang percaya itu, kita perlulah ambil berat mereka dengan kasih kita. 那第4呢， Tempat, 节庆， perayaan. 我们是否可以用到一些什么节气啦，什么日子这样特别的日子，可以跟家人啊、家族在一起。 Karena perayaan-perayaan tertentu ada peluang kita untuk kumpul bersama dengan kerabat ataupun keluarga sanak saudara ini. 生日啊，有时候会做感恩 Kadang-kadang menyambut hari jadi ada majelis kesyukuran, 分丧事情啊， ada termasuklah yang kau majelis tauhid kah, majelis pengujian kah, 家中的孩子有考试啊，或者拿了好成绩，分享。 kadang-kadang karena keputusan baik anak kita itu, nah kita akan buat satu sesi pengujian 我们最 kesyukuran. 善用这样的一个，有时候节气就是家庭，然后可以跟这些亲戚朋友互动。 Ataupun perayaan, maka ada hari cuti umum, maka kita ambil kesempatan lah untuk berkumpul bersama. 结婚了，但是我们还会跟很多的亲属。 Nah, walaupun sudah berkawin, kita kenalah jalani interaksi bersama dengan sanak saudara. 为什么这样？ Kenapa? 因为我们达到地步之后，我们也是 Sebab kelima, inilah misi kita, sebab kita penginjilan. 我们要跟大家在这一次教会里面看到很多信徒都是亲属天天都有亲属。 Jadi kalau kita lihat, yaitu antara sama-sama kita tuh kebanyakannya adalah sanak saudara. 所以我们从家庭的一个建立的联合，变成宣告的一个广场。 Apabila kita dapat mendirikan keluarga yang bahagia, menjadi suatu mod ataupun saluran kita untuk menginjil. 所以你们哦，有一个体会了，你们如果已经在主里面成关了，要成为了在家里面的发光，一种发光。 Tujuh pasang di sini, apabila sudah berkawin, jadilah terang dalam keluarga kerabat kamu itu. 可以把这个救恩的真理带到附近的家族。 Bawalah Injil keselamatan itu kepada sanak saudara yang belum percaya. 这是个宣道的一个方面。 Ini adalah suatu mod penginjilan. 接着你们的婚姻，也是把你结在一起，也成为耶稣要宣道的一个种子。 Menerusi pernikahan yang disatukan oleh Yesus menjadi suatu bibit penginjilan. 最后呢， Yang terakhir, 爱祷， dalam hal ini adalah doa. 我们可以互相的祷告。 Kita bantu doa antara satu sama lain. 比如说这些亲属都有病痛啊，什么得了癌症的人去，啊，问他你关心的时候，我们这一次就可以机会。 Dalam kalangan sanak saudara kita itu ada yang sakit ternakah. Jadi kita boleh tanya dia, bolehkah saya doa pendeta untuk doa? 记得吗？亚伯拉罕他向神求所多玛城的那个过程， Masih ingat bagaimana cara Abraham itu naikkan doa syafaatnya itu untuk Bapak Sodom? 你知道为什么亚伯拉罕要这样向神求？ Tahukah kenapa Abraham berdoa demikian kepada Tuhan? 是的，我的卖家在那里， Karena anak buahnya, Lot, keluarga di situ. Bukankah? 因为神要毁灭所多玛城，但是很适合我的卖家在那里。
Nah, Tuhan akan membinasakan kota Sodom, tapi anak buah, surga anak buah itu tinggal di situ. 神也没有垂听亚伯拉罕的祈求， Akhirnya apakah Tuhan mendengar permohonan Abraham? Iya, ada. 派2个天使就是找我的。 Nah, Tuhan mengutus 2 malaikat untuk cari Lot di situ. 天使还问你还有什么亲属在这里的，赶快跟他们说出所。 Lot masih bagi tahu malaikat bagi tahu si Lot, kamu ada lagi saudara kamu yang lain tuh, mereka keluar dari Sodom. 后来就结果 Akhirnya berapa ramai yang selamat? 也被拉出来，2个天使是一个天使拉2个，拉4个人出来。 Jadi yaitu seorang malaikat itu menarik 4 orang dari situ. 拉 malaikat 拉出来的。 dengan cara tarik mereka keluar. 圣经说神纪念亚伯拉罕， Kita memberitahu sebab Tuhan ingati doa Abraham ini. 祷告可以拯救，还有为信主家族。 Jadi doa ini dapat menyelamatkan kerabat ataupun sanak saudara kita yang belum percaya. 所以你夫妻2个人可以接受祷告。 Jadi suami istri haruslah berdoa. 我岳父之前也不信主， Bapak mertua saya itu mula-mula tidak percaya. 坚持不信， Dia sangat keras tidak mau percaya. 但是我是跟太太说， Tapi kalau istri saya itu mereka bantu doa. 有机会去了跟他讲道理了，说不用讲，我知道了。 Apabila sampai di rumah itu nas Injil, dia bilang tak apa ya Injil, saya tahu sudah. 如果我要信主，我要信的好好的， Dia bilang sama saya, kalau saya mau percaya dengan sesungguh-sungguhnya. 我又喜欢赌， Saya suka berjudi, 我又喜欢醉， saya suka minum, 怎么信？ mabuk. Bagaimana saya boleh percaya? 基督徒可以吸烟吗？ Bolehkah kalau saya percaya masih merokok? Tanya lagi saya. 如果不可以，哪一个也用啊？ Kalau cakap tidak boleh, tidak begitulah hidup saya. 他的坏习惯， Itulah tabiat 他 buruknya. 就认为说他不是个信主。 Nah, bagi dia beranggapan dia tidak sesuai menjadi percaya. 但是我说习惯可以改啊，信主是一次。 Tapi sampai kita kalau tabiat itu boleh kita ubah. Tapi kalau percaya Tuhan ini hanya sekali peluang. 他只是要求了说，除非我就是不喝酒、不赌，这样吧，不吸烟，我就没有信。 Kemudian dia letakkan syarat, dan kecualilah suatu hari nanti saya tidak lagi minum mabuk, tidak lagi merokok, tidak berjudi, maka saya akan percaya. 接触到特别的祷告，他也是机会 Saya pun takut juga, saya pun berdoa kepada Tuhan Yesus, mungkin dia ada peluang. 得来着。 Dia akhirnya menghadapi penyakit kanker. 医生他说，戒掉烟酒， Nah, dokter pun suruh dia mesti buang rokok dan itu minuman keras. 很严重， Memang sudah teruk keadaannya. 所以就老人在家里 Jadi karena biasa di rumah sudah sakit maka dia tidak lagi dapat 开 berjudi. 始就进医院， Lepas itu dimasukkan ke hospital. 就在那医院的当中说，没办法赌，没办法抽，没办法喝啤酒。 Sebab sudah di hospital kan, maka tidak lagi dapat merokok, minum dan minuman keras ini dan juga berjudi. 就什么时候跟我说是， Dan proses dia berkata, bila waktu saya boleh baptis, waktu saya, 就给他洗， saya pun baptiskan dia. 洗礼后又 Dan setelah habis baptis, dia antar lagi kembali ke hospital. 知道我说， Sampailah hari terakhirnya. 早上我们还感谢的时候，接出来学一个基本， Syukur kepada Tuhan Yesus kerana mendengar doa kami dan menyelamatkan dia. 说耶稣就是有奇妙的， Dan itulah peraturan Tuhan Yesus yang ajaib. 我们可以做的。 Ini kita dapat lakukan. 还有第一， Yang keenam, 婚姻相处的原则， prinsip kerukunan bersama dalam pernikahan. 3个。 Ketiga, 所以大家抱着一个善良的心，善意， adalah kita sentiasa berniat baik, 常常都往比较积极的往好处想。 ialah kita sentiasa berpemikiran positif. 那就算有很坏东西，我们还是用积极的方式解决。 Jadi walaupun berlakunya sesuatu yang buruk nampaknya itu, tapi kita cobalah dengan berniat baik menyelesaikan semua salah paham itu. 婚姻需要经历，我们就要做的更多。 Jadi memang kita perlu usahakan pernikahan yang bahagia ini untuk kita boleh kerja sama. 三， Yang ketiga, 我们有这个privacy， yang ketiga adalah privacy. Adalah privacy kamu. 好的、坏的也没有随便到外面去说。
ya yang baik ataupun yang buruk pada presiden. Jangan kita suka nak heboh-hebohkan di luar, 尤其是不好的， khususnya bagi yang buruk. 我先生这样这样这样这样的，我 Jangan kita suka-suka komplain di depan rupa yang lain tentang segala yang buruk pada suami kita, 妻子真的就变得， ataupun tentang memburuk-burukkan istri di depan orang lain. 这是你们是一个坏的，就是说大家变得很造。 Ini privasi suami istri. Kalau yang buruk itu, ialah kedua-dua mereka itu selesai tersendiri. 因为大家耶稣会给是一个建立这个根， Sebab Yesus akan memberi hikmat kepada kita supaya kita dapat mengusahakan pernikahan 有 kita. 时候婚姻会破坏哦，就是夫妻将自己家的那个事业要传出去。 Kadang-kadang pernikahan itu rosak sebab salah satu pihak itu mengheboh-hebohkan apa yang buruk itu di luar. 因为失去了信任， Sebab mereka kedua itu tidak lagi trust di antara satu sama 要 lain. 建立互相的信任，互相的照顾。 Sebab itulah kita perlu mendirikan hubungan yang percaya trust di antara satu sama lain dan saling menjaga. 这是六个本性， Dan bila 6 hala 7. 目的都是让我们所有的我们的之间的我们互相处。 Tujuannya adalah supaya kita semua dapat hidup dengan rukun, dengan harmoni. 夫妻和谐，双方父母也和睦，家族大家能够平安。 Harmoni pada peringkat suami istri, pada peringkat kedua-dua buah keluarga suami istri dan juga semua sanak saudara. 带来在教会里面夫妻家庭。 Yang turut membuatkan kita menjadi keluarga contoh untuk segmen-segmen lain dalam gereja. 最重要 Baik sekali. 遇到问题的， Ada 2 soalan yang nak tanyakan. 我们这期对了啊。 Tujuh pasang kembali. 结婚以后，你是跟家人住呢，还是二人你们有自己搬出来自己的家，自己住？ Itu pengantin baru ini diam bersama ahli keluarga selepas kawin ataupun pasangan baru ini kamu ini diam di rumah sendiri. 像我们，我没有讲这两个的错啊，就是说两个都有处理的方式。 Dua-dua soal ini tidak betul tidak salah, tapi cara pengurusan itu berlainan. Pas kawin lah. Sendiri ya, sendiri ada rumah sakit. Sedia, apakah sedia? Pandai sendirilah, cari mana? 自己跟家人，看都有不一样，就是两个答案嘛，一个会跟家人，一个会自己。 Memang ada yang akan diam bersama di keluarga, ada juga yang diam di rumah sendiri. 一起住我们刚才的那一个方向都要Kalau diam bersama dengan ahli keluarga yang lain itu, maka yang tadi 6 hal 7 itu perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 因为相处在一起， Sebab hidup bersama, tinggal 我 bersama. 们不是见面哦，变成是相处， Bukan siap berjumpa muka, tapi tinggal bersama. 见面三分情， Sebab kalau berjumpa muka, sudah melakukan hubungan 3 bahagia. 那个相处的话，那更加要更多。 Kalau tinggal bersama itu, lebih lagi kita harus usahakan hubungan. 爱就让我们要忍耐，要很多包容。 Kalau kasih memerlukan kita ada kesabaran banyak. 那我说，如果你搬出去自己住的话，那你也要安排去看看老人家。 Kalau kita lepas kawin, kita tinggal di luar rumah sendiri 2 orang saja itu, jangan lupa luangkan masa balik ke rumah orang tua, menjenguk mereka. 要跟大家 Perlu. 父母老人家还健在，我们都要去看看。 Ibu bapak kita masih hidup, masih siap, kita perlu selalu melawat menjenguk mereka. 有时候有的孩子是他们是不是可以来？ Khususnya apabila kita sudah ada anak, mereka orang tua ini memang berharap cucu itu dapat balik. 大家结婚以后Dan sudah baru kawin, 尤其是老人家，他们会生年，能够生年， dan khususnya bagi orang tua itu mereka tetapnya
Ada anak sudah 有 kamu? 小孩子， Ada sudah anak kamu? 有走你呢？ Kenapa tidak tahu buat anak? 会问啊， Dia tanya itu. 为什么想抱孙子？ Sebab mereka berharap nak dukung peluk cucu. 你看老人家都有一个结婚了，就说要有生养后代。 Memang bagi orang tua kita tuh berharap selepas kita akan kawin dan kita dapat anak, 这是 ada 家 keturunan. 庭快乐的事。 Itu sesuatu perkara yang sangat menggembirakan. 好了，那第二， Yang kedua, 你兄了哈，你又是做儿子，你也是做丈夫， ini yang lelaki dia. Jadi anak lelaki jadi suami orang. 你没有想到现在说要怎么样在婆媳妇之间建立一个关系。 Sudah kamu pikir bagaimana teknik kamu tuh untuk membentuk hubungan mertua dan menantu yang baik. 开始就要做好， Dan sekarang sudah kena cari jalan sudah nih. 有没有 Teknik 没有想过怎么样的一个方法， sudah. 让这个爱你的这个两个女人，让他们在一起。 Supaya dua perempuan yang sangat mengasihi kamu itu dapat hidup bersama. 对，你兄， Ya, sekarang 怎么样？自然了啊，我自然没有，我是说， biar dia berlaku secara semula jadi spontan. 你说自然是什么的？自然吵啦，还是自然？我是说，有没有你制造这些时机，让新派的妈妈和新派的太太会，他们都都是会在一起。 Karena kita kenalah bertindak sengaja lah supaya kita membuat kita peluang supaya yang istri dan juga mertua dapat bersama. 妈妈还在吗？妈妈有喜欢煮什么菜的吗？好，让他煮饭。我是说这个点子啊， Nah inilah 你喜欢煮 teknik 吗？ kita. 你会吗？能让他们两个女人分享。 Kalau dua perempuan itu suka memasak, biar mereka lah masak di dapur untuk supaya mereka ada dapat berkreasi. 那如果他们喜欢旅游的， Kalau yang dua mereka suka melancong. 你做丈夫做儿子的他们一起去出外跑。 Jadi sebagai suami, sebagai anak laki juga, biarlah mereka dua ini keluar jalan bersama-sama 你有 melancong. 做预算给他们 shopping， Nah, buat satu anggaran supaya mereka pergi shopping bersama. 让他们买你帮他提。 Ya mereka yang beli, kamu yang tolong angkat. 让这两个心爱女人两个女人高兴， Supaya dua orang perempuan yang mengasihi kamu ini gembira bersama. 不是花钱了啊，但是说制造一个气氛。 Bukanlah nak minta kamu memboros begitu, tapi kita lah. Biarlah mereka ada peluang interaksi. 但是要注意哈、你妈妈喜欢什么，太太喜欢什么，两个跟他们在一起。 Perlu kita sensitif, maka sedikit apa istri kamu suka dan apa mama kamu suka itu. 如果她喜欢美容的， Kalau mereka ada suka kosmetik, 那第四个人 bilang atau mereka dua-dua pergi cuci muka, salon, 太太 atau istri 来， bawa mertua, jadi apa? Cuci muka di salon. Rambut, 这是制造啦，制造时机让他们在一起。 kenalah kita mencipta peluang supaya dua perempuan ini bersama. 那时候在一起，有时候会有意见， Bila bersama, kadang mereka ada pendapat masing-masing juga. 那你在中间就做调整。 Jadi kamu sebagai orang tengah, kenalah mendamai mereka berdua. 沟通多了，大家就彼此和解，彼此。 Apabila banyak berkomunikasi, akan membuat mereka itu lebih mengenali, tahu di antara satu sama lain. 因为我们现在的老人家父母啊，都要常在一起。 Sebab orang tua kita nih memang sudah berumur, masa mereka bersama kita mungkin lagi panjang. 那是要让我们家庭更美满，让大家更好。 Jadi untuk memiliki keluarga yang bahagia, biarlah mereka itu hidup harmoni. 我觉得是，妈妈、mertua、 Istri, 他们去安排一些活动， atur aktiviti untuk mereka itu. 姊妹团契。 Itu kebaktian persahabatan saudari, persahabatan saudari. 都可以的。 Boleh itu. 所以感谢主啊，让我们这样的一个机会学习。 Jadi sebab Tuhan memberi kita peluang untuk belajar di 啊 sini. 我们今天早上到这里， Di pagi ini kita belajar sampai di sini. 所以谢谢各位聚会哈，真的大家能够
在这一次的出席神学。 Oke, terima kasih kepada 7 pasang orang baru ini dapat hadir khusus ini bersama. 然后如果还有什么一些婚姻上有所需要的，你都可以进到教会啦、传道的都可以。 Andai kata ada keperluan, ada yang kita nak tanya, boleh kita hubungi gereja ataupun pendeta. 希望我所学习的这些真理都能够应用在我真的实生活。 Kami harap apa yang kita pelajari dapat kita praktikkan dalam kehidupan sebenar kita. 在这里是祷告。 Kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri kursus kita.